KPM. Dengarkan Tuan, suatu riwayat raja di desa negeri Kembayat, di karang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Didik TV KPM. Jalur gemilang di bawah naunganmu. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, pagi-pagi ni dah bersemangat kerana kita berada dalam bulan Ogos yang merupakan bulan kebangsaan Malaysia. Apa-apa pun yang kita lakukan di rumah, jangan lupa SOP tetap dijaga. Kalau perlu keluar rumah, jangan lupa pelitup muka, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan juga gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Hai semua, saya Nisaki akan menemani anda selama 1 jam ini. Baiklah, kita nak mempersilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi jom kita tonton dahulu profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Farizatul Hani ataupun Cikgu Hani. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah. Macam mana Nisa? Adakah sihat Nisa pada saya hari sihat dan bersemangat, dan saya sungguh teruja sebab pagi-pagi rancangan kita telah dibuka dengan alunan syair dari Cikgu Hani. Cikgu, hari ini bukan sahaja mungkin murid-murid cikgu yang sedang menonton kita, tetapi seluruh rakyat Malaysia mungkin. Jadi kita nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri kepada semua penonton teras. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada saudari Nisa yang cantik, menawan. Sama-sama Cikgu. Sesuailah dengan yang Cikgu bawa cermin ni. Ya. Tak tahu pula bersama dengan si cantik manis. Allah Okey. Akbar. Alhamdulillah, hari ini, di pagi yang mulia ini, nama diberi adalah Cikgu Farizatul Hani binti Muhyiddin. Sekarang berkhidmat di Sekolah Agama Bandar Baru Salak Tinggi Sepang. Ya. Telah mengajar selama 12 tahun. Sebelum berhijrah ke Sepang, Ya. sekolah pertama menjadi seorang guru di Sekolah Agama SABK Ma'had Al-Yahyawiyah pada Rengas, Kuala Kangsar. Ya, daripada Kuala Kangsar, ya. Perak terus ke Sepang jadi warga Selangor lah ya Cikgu. Ya, betul Nisa. Baiklah, Cikgu, untuk topik kita pada hari ini iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu. Sebelum kita pergi kepada apa yang kita nak pelajari semestinya Cikgu, saya rasa tak lengkap lah kalau saya seorang-seorang je masuk kelas. Saya nak ajak kawan-kawan, boleh Cikgu? Okey, silakan Nisa, boleh. Mana kawan-kawan saya? Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini dia rakan-rakan kita. Hai, dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang, Selangor. Jadi kita nak berkenalan lah dengan anda berenam ni. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Irdina. Silakan Irdina, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Hai. Hai Dina. Baiklah. Assalamualaikum, dengar? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdina Balkis binti Hamirul Hamzah dari Sekolah Agama Bandar Baru Salak Tinggi Sepang, Selangor. Terima kasih Irdina. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Auni. Silakan Auni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nur Auni binti Ramstan Arafat. Okey, daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang, Selangor. Terima kasih Auni. Kemudian kita ada Sorfina. Silakan Sorfina. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofina Adawiyah binti Fakrul Razi. Saya dari Sekolah Sam Bandar Baru Salak-Tinggi. Terima kasih Sorfina. Seterusnya, silakan Wani perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syafiqah binti Ahmad Syauqi daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak-Tinggi, Sepang, Selangor. Ya, terima kasih. Kemudian kita ada Afif. Silakan Afif. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Afif Natib bin Azlan dari SAM Bandar Baru Salak-Tinggi. Terima kasih Afif. Dan terakhir sekali kita ada Haziq. Silakan Haziq. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Nama saya Haziq Fahimi Al-Basri bin Muhammad Musa. Bersekolah di Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak-Tinggi, Sepang, Selangor. Baiklah, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak-Tinggi, Sepang, Selangor. Sekarang ni Cikgu Wani, saya nak tanya apa yang kita nak belajar hari ini? Kenapa? Ada cermin-cermin ni untuk saya ke? Betulkan tudung? Okey, baiklah Nisa. Okey. Sebenarnya banyak kan, nampak kan? Ya, Okey, lepas tu ada gambar Perdana Menteri kita. Ya, betul. Kita nak teranglah sebelum kita mulakan, Ya. cikgu akan jelaskan kenapa ada cermin, kenapa Ya. ada gambar. Okey, baiklah. Sebenarnya topik ini, syair ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri-ciri seorang pemimpin berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Bila kita menjadi seorang pemimpin, kita perlulah menjadi seorang yang adil, seorang yang berdedikasi. Okey, baiklah. Ada 8 ni kan cermin ni. Ya, ada Okey, 8. sebagai analogi dia, setiap pemimpin ini adalah cerminan kepada masyarakat. Jadi setiap tingkah laku kita, setiap budi bicara kita menjadi cerminan kepada masyarakat. Jadi untuk diterapkan kepada anak-anak murid, andai kata suatu hari nanti mereka menjadi seorang pemimpin, perlulah menjadi pemimpin yang baik dan bagus, sebab menjadi cerminan. Apa sahaja yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan dinilai, dilihat oleh masyarakat. Baiklah Cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita ada rakan-rakan yang ingin berkongsi tentang pendapat mereka akan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Saya pula dah berbelit-belit, nervous gamaknya. Baiklah, Apa, kita Nisa? tengok video ini bersama-sama. Jom kita saksikan. Walaupun generasi sekarang kurang gemar untuk mendeklamasikan syair, namun mereka harus tahu bahawa syair merupakan sejenis puisi berlagu dan ianya berasal dari Parsi dan diubah mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik pada masa itu. Saya suka belajar syair kerana syair memiliki daya tarikan yang tersendiri dengan pilihan kata yang indah dan susunan kalimat yang kemas. Syair merupakan bentuk karya sastra Indonesia lama yang berasal dari negeri Arab. Terdapat beberapa unsur intrinsik dalam syair, antaranya tema, perasaan, nada dan amanat. Syair juga berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan dalam kalangan masyarakat. Pada pandangan saya, tajuk syair ini memberi banyak manfaat kepada pelajar kerana isi syair yang mengandungi nilai-nilai murni dan pelbagai lagi kebaikan yang boleh dicontohi pelajar pada masa kini. Saya suka belajar syair kerana syair menggunakan bahasa yang mudah dalam menyampaikan sebuah cerita dengan irama yang mendayu. Penggunaan bahasa syair yang tersirat memerlukan daya berfikir yang tinggi untuk memahami dan mendalami dalam penceritaan sebuah syair. Syair mempunyai cerita nilai yang tersendiri yang menarik yang membuatkan saya berminat untuk mempelajari syair seperti yang saya belajar ketika di tingkatan 4, iaitu syair Bidasari. Itu dia pendapat rakan-rakan kita tentang syair. Jadi kita nak pergi kepada apa yang Cikgu Hani nak kongsikan bersama-sama. Sebelum itu kan Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk sanitasi dahulu tangan kita sebelum apa-apa aktiviti. Ini adalah norma baru yang kita amalkan setiap hari. Dan Cikgu silakan ke plasma kita ataupun smartboard kita untuk memulakan sesi pada hari ini. Saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, nampaknya cikgu mereka sudah bersedia. Jadi jom kita mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey. Kita akan mulakan. Okey, cikgu akan jelaskan terlebih dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa dapatan yang bakal kita peroleh
sepanjang pembelajaran kita insya-Allah. Okey, pertama, murid akan membaca sekurang-kurangnya satu rangkap syair secara mekanis dengan intonasi yang betul dan nada serta kepantasan yang sesuai. Okey. Maksud dia sini mestilah mengikut intonasi yang sesuai dengan bacaan syair itu nanti. Okey, berserta dengan nada yang bersesuaian. Okey. Yang kedua, murid akan dapat membaca petikan artikel dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai dengan kepantasan yang sesuai. Nanti kita akan dapat bezakan antara bacaan syair dan artikel itu sendiri nanti insya-Allah. Okey, seterusnya murid akan memberi ulasan tentang aspek-aspek menarik yang terkandung dalam rangkap syair dan petikan yang dibaca nanti insya-Allah. Okey. Cikgu akan cuba jelaskan apa itu bacaan mekanis ni. Kita terperinci sikit. Bacaan kuat, mekanis lah bacaan kuat yang mementingkan sebutan huruf. Mesti sebut betul-betul dan bunyi dengan betul. Okey, itu yang dikatakan intonasi, membaca mengikut intonasi. Katalah ada berjiwa keadaan itu keadaan sedih, perlulah dalam riak yang sedih. Contoh, kalau menjerit, kuatkanlah suara dia. Macam kita bercakap macam biasa ni, bukan nada kita sama dia. Ada masa kita marah, suara kita akan kuat. Masa-masa kita sedih, suara kita akan sedih macam perlahan. Okey. Dan nada dan tekanan yang betul. Macam cikgu cakap tadi. Seterusnya, bahan bacaan yang digunakan dalam bacaan mekanis terdiri daripada perkara yang mudah dan difahami dan tidak membebankan fikiran. Baiklah cikgu, saya kira rakan-rakan di rumah juga ada yang baru-baru duduk di hadapan kaca televisyen tu, cepat-cepat bersedia untuk sesi kita hari ini, mata pelajaran Bahasa Melayu dengan Cikgu Hani. Cikgu, kita akan bertirak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa Kitari Cikgu Hani dan rakan-rakan kita dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang, Selangor. Rakan-rakan di rumah diharapkan sudah bersedia. Rakan-rakan di Google Meet bersedia. Jadi Cikgu Hani, kita akan teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Okay, InsyaAllah. Baiklah, anak murid yang di Google Meet, kita bersiaran sekarang, kita mulakan pembelajaran kita kongsikan ilmu yang kita belajar sama-sama, kita boleh aplikasikan sama-sama insya-Allah. Okey, baiklah. Sekarang ini zaman TikTok, betul? Betul. Kalau zaman TikTok, daripada sekecil-kecil umur sampai ke peringkat dewasa atau tua boleh buat gaya TikTok, semua boleh alami itu. Tapi kalau syair ni kita nak tengok zaman anak murid ini adalah zaman TikTok ni, lahir zaman TikTok. Kita nak tengok mampukah mereka membaca syair mengikut intonasi syair yang betul. Kalau TikTok mereka inilah akan menjadi juara, betul? Kita kena uji mereka. Adakah pada zaman tradisional ini mereka mampu juga bersama-sama untuk membacanya. Okey, kita akan tengok murid-murid ini akan membaca syair Bidasari insya-Allah. Okey. Untuk anak murid cikgu,
siapa yang suka rela ataupun siapa yang rasa hari pagi ini dia bersemangat nak mulakan pagi dia untuk Syair. membaca syair ini. Siapa yang nak mengalukan syair, silakan. Kita nak lihat ada tak rakan-rakan kita. Okey, kita ada 2 rakan kita, 3 rakan kita. Ramainya. Kita minta Auni lah. Auni, silakan bersyair. Baik, izinkan saya untuk melagukan rangkap pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan tuan, suatu riwayat raja di desa negeri Kembayan, di karang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Terima kasih Auni, tepukan untuk rakan kita. Tahniah. Baiklah, tahniah Auni. Berjaya berjaya untuk mengalunkan syair. Membaca syair tersebut. Dengan cikgu tadi, cikgu dah bagi cabaran. Adakah generasi TikTok ni mampu untuk membaca? Alhamdulillah setakat ni kita tanya kawan-kawan, berapakah markah yang kita boleh bagi kepada Auni daripada bacaan syair dia tadi. Tersenyum rakan-rakan kita. Berapa agaknya markah kita nak beri? Okey, saya izinkan saya. Sila. Saya izinkan. Saya memberi markah. Okey, bismillah. Saya memberi markah 5 markah kepada saudari Auni. Oleh kerana bacaan syair saudari amatlah mengikut irama yang tepat dan mengikut teknik SIBO, iaitu teknik puisi nombor. Baik. Okey, itu saja. Afif? Okey, terima kasih. Afif telah memberi Auni 5 markah, cikgu. Okey, baik. Kita nak dengar seorang lagi. Kita tengok perbezaan markah. Adakah sama dengan Auni? Sama dengan Afif markah yang diberi atau sebaliknya? Selepas itu nanti baru cikgu akan murnikan, insya-Allah. Baiklah. Okey, kita nak dengar siapa pula? Okey, Sorfina. Silakan Sorfina. Saya ingin memberi 5 markah kerana kemahiran membacanya mengikut irama dan menggunakan intonasi yang betul dalam melakukan syair. Ya, terima kasih Sorfina. Juga beri 5 markah, cikgu. Okey, baiklah. Okey, cikgu akan memberi kesimpulan daripada kedua-dua murid yang memberi markah. Sebelum tu cikgu nak terangkan tadi Afif ada nyatakan pasal teknik sibor. Teknik sibor adalah puisi nombor. Yang saya ambil juga daripada rakan sejawat Cikgu Hasfariza yang memberikan ilmu ini. Teknik sibor ini sebenarnya teknik membaca syair guna nombor. Okey, cikgu akan cuba kongsikan teknik ini. Okey, maksud dia 1, 2, 3, 4. Daripada nombor itu murid masukkan perkataan itu. Jadikan nombor itu sistem dia tukar kepada ayat yang dalam syair supaya murid boleh tahu lenggok untuk membaca syair tersebut. Baiklah. Okey, baiklah ya. Setelah Auni dah baca, kawan dah bagi markah. Okey Auni, kita kena nyatakan kepada kawan-kawan di luar sana bahawa apa sebenarnya syair Bidasari ni nak mengisahkan tentang apa sebenarnya. Kita kena kongsikan, kena wara-warakan kepada umum. Mungkin adik-adik yang tingkatan 3 belum memasuki tingkatan 4, boleh tahu syair ni mengenai apa sebenarnya. Okey, silakan Auni. Silakan. Baik, izinkan saya untuk memberi maknanya. Okey, makna rangkap satu ini. Okey, pengarang ingin mengisahkan mengenai seorang raja yang memerintah negeri Kembayan. Baiklah, pengarang ini hanya ingin dikenali sebagai seorang fakir kerana sifat rendah dirinya. Baik, tujuan hikayat ini ditulis
adalah untuk dijadikan contoh dan juga perbandingan kepada para pembaca. Baik, terima kasih Auni. Okey, betul Auni. Apa yang diperkatakan untuk rangkap pertama ni betul. Seorang pengarang ingin memperkatakan tentang ciri-ciri seorang pentadbir tu. Sebab itulah tadi pada mulanya analogi yang cikgu pilih sebagai ada cermin itu berkaitan dengan apa yang terkandung dalam syair Bidasari. Okey, baiklah Nisa, boleh kita terus ke rangkap kedua. Kita nak dengar suara-suara merdu daripada anak Sam Bandar Baru Salak Tinggi. Mana dia? Siapa yang nak bacakan syair yang kedua? Oh, Haziq pun macam ni. Oh, Haziq. Silakan Haziq. Teruja Haziq. Telah dicabar tadi kan? Silakan. Izinkan saya untuk membacakan rangkap kedua. Silakan saudara Afif. Ya, Afif lah. Haziq, maaf. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Asalnya raja yang bahari, melimpah ngadil, dagang senteri. Okey. Terima kasih Bagi tepukan saudara Haziq. Di atas bacaan syair tu tadi penuh orang kata apa, semangat dan juga penghayatan lah. Daripada dia nak tarik nafas tu, dia terus bagi syair dia. Macam mana cikgu? Betul Nisa. Okey, kita nampak keadaan kepayahan dia berusaha nak membetulkan intonasi dia, sebab bacaan syair ini bukan bacaan biasa. Jadi sebab murid terpaksa membaca setiap bait ayat itu mengikut intonasi, bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Okey, oleh itu kita cuba tanya kawan-kawan berapakah markah yang boleh kita berikan kepada Haziq tadi dengan keadaan dia yang bersungguh-sungguh, bersemangat sekali. Okey, siapa nak bagi markah untuk Haziq? Siapa nak berikan markah? Wani, silakan Wani. Berapa agaknya markah yang Wani nak beri kepada Haziq? Izinkan saya bagi 4 markah. 4 markah. Kenapa? Sebab sebutan dia jelas, sebutan dia jelas tapi irama dia lari sikit. Ikut sistem sabur. Okey, maaf cikgu betulkan, bukan sabur ya, sibur. Kalau sabur untuk sajak. Okey, kalau puisi yang untuk syair ni, okey, sibur, sistem nombor. Okey, baiklah. Okey Wani. Okey, cikgu akan terangkan. Okey, kalau cikgu pun cikgu akan bagi 4. Okey. Daripada sebutan sebutan perkataan itu alhamdulillah betul. Cuma lenggokan dia tu tadi agak lari sedikit, tapi tidak mengapa Haziq. Tak ada masalah. Betul? Dalam proses belajar kita tidak akan sempurna. Kita kena belajar daripada bawah, daripada kesilapan. Itulah proses pembelajaran nama dia. Betul. Jadi adik-adik di rumah pun jangan malu kalau tersalah jawab atau tersalah lakukan apa-apa aktiviti. Yang penting adik-adik nak membaiki dan berusaha. Dia masa akan datang. Ya, betul Nisa. Baiklah, kita tak nak sekadar membaca dan sekadar memberi markah. Kita kena tahu apakah isi kandungan yang ingin disampaikan oleh pengarang, si fakir tadi tu, untuk tatapan semua. Untuk anak-anak ni, apakah yang ingin diperkatakan? Okey, silakan Wani. Maksud rangkap yang Haziq baca tadi mengenai sebuah negeri yang diperintah oleh pemerintah yang gagah, perkasa, lagi bijaksana. Selain itu baginda juga cemerlang dari peringkat awal lagi. Selain itu juga baginda mempunyai ciri-ciri keadilan untuk menggambit kedatangan para pedagang di luar dan orang-orang soleh. Baik, terima kasih Wani.
Okey, baik Wani. Betul. Apa yang Wani perkatakan, yang cuba kongsi, apa yang pengarang katakan memang betul. Macam tadi berbalik kepada yang pada mula-mula cikgu analogi tadi, seorang pemimpin itu menjadi cerminan. Negeri Kembayak ini mempunyai seorang sultan yang bijaksana. Sampaikan ramai pedagang dan pedagang-pedagang luar dan ahli ulama datang berdagang di negeri Kembayak. Okey, baiklah. Kita boleh teruskan Nisa untuk rangkap ketiga. Kita dengarkan lihat dahulu apa yang kita ada pada rangkap ketiga. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita pergi kepada rangkap ketiga, mungkin ada rakan-rakan kita yang nak cuba baca dan bersedia. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. SOP jangan dilupa di mana saja kita berada. Masih bersama dengan Cikgu Hani dan rakan-rakan kita dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang, Selangor. Baiklah, kita akan teruskan dengan syair rangkap ketiga. Kita nak minta siapa yang nak cuba baca syair rangkap ketiga ni boleh angkat tangan. Okey, kita nampak Wani nak cuba. Silakan Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya baca rangkap ketiga. Ya. Hairan orang punya temasya, Baginda itulah Raja Perkasa. Sangat tiada merasai susah, entah pada esok dan lusa. Terima kasih Wani. Macam mana cikgu? Wani, terima kasih Wani kerana berusaha semangat untuk membaca syair. Okey, cikgu akan kali ni cikgu yang akan bagi markah, boleh ya Nisa? Boleh cikgu. Okey, cikgu bagi markah untuk Wani 4. 4 markah. Wani jangan terasa pula. Bukan 4 tu bukan kata tak bagus. Kita perlu ada perbaiki daripada segi cara pembacaan tu, ikut lenggok sibo tu. Lepas tu Wani kena yakin, kena bercakap, membaca itu dengan keyakinan. Jangan ada perasaan malu. Kadang-kadang kita rasa kita sendiri rasa diri kita tak bagus. Kita yang nilai. Tak, bukan kita yang nilai. Kita cuba buat yang sebab baik. Okey, orang lain akan menilai. Kita kena dari semasa ke semasa kita kena cuba hilangkan perasaan malu kita tu. Untuk kita yakin berhadapan dengan khalayak ramai. Syair ini bukan saja membantu murid untuk mengenal bagaimana cara bacaan, tapi memberi keyakinan kepada murid itu sendiri sebenarnya Nisa ya. Baik. Okey. Cikgu akan nyatakan apakah yang ingin disampaikan, yang maksud yang ingin disampaikan oleh si fakir tadi tu, pengarang itu tadi berkenaan dengan rangkap ketiga. Okey, sebenarnya rangkap ketiga ini nak menerangkan kegagahan dan kelangsungan pemerintahan baginda ini sangat mengagumkan. Maksudnya pada pemerintahan Sultan itu di negeri Kembayak sangat mengagumkan. Dari sini dinilai oleh rakyat. Cerminan itu cikgu kata tadi, untuk menjadi seorang pemimpin kita kena bukan kata sifat sempurna itu untuk Allah, Nisa kan? Tapi kita cuba mencari kesempurnaan itu sebab kita sebagai pemimpin. Okey. Sesaat pun baginda tidak mengalami kesusahan. Maksudnya pada zaman pemerintahannya
memang tidak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya lancar lah ya pada waktu tu. Sebab kepimpinannya sangat dicontohi. Perlu dicontohi. Okey, walau bagaimanapun panas tidak semestinya selalu panas keadaan kita. Ya, betul. Akan adanya hujan juga. Hujan di tengah hari. Macam itulah Nisa. Okey, anak-anak. Okey, kita dah cuba. Kita dah belajar cara membaca syair. Okey, kita dah cuba. Sebenarnya untuk syair Bidasari ini dalam muka surat halaman 5 hingga 7 ada 8 rangkap. Tapi kita bukan nak fokus kepada bacaan syair sahaja. Kita nak membezakan cara bacaan, kemahiran membaca tu yang kita pentingkan. Jadi kita akan memperkatakan setakat rangkap ketiga. Jadi okey, sebagai kita nak tahu imbal balik daripada kita imbal balik daripada apa yang kita pelajari daripada awal tadi, daripada pihak murid, apa yang awak dapat daripada kemahiran membaca syair ini. Siapa nak cuba? Ada yang nak kongsikan? Siapa nak kongsikan idea? Okey, kita beri peluang kepada Irdina. Kongsikan Irdina. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memberi sedikit rumusan mengenai puisi. Ya. Okey. Baiklah. Apa yang saya dapat daripada rangkap yang dibaca oleh kawan-kawan saya tadi, yang pertamanya, sebelum ni saya tidak mengetahui bagaimana ingin membaca dengan syair yang betul. Tetapi selepas saya mendengar mereka menyairkan setiap rangkap itu, baik-baik bicara yang mereka syairkan itu, saya mengetahui intonasi irama tu dengan cara yang betul. Dan dia dapat membezakan bagaimana untuk membaca artikel, berita dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Dina. Ada lagi yang nak kongsikan? Okey, ada lagi tak yang nak ni? Okey, Haziq. Silakan Haziq. Silakan saya untuk menepuk tambah. Pada pendapat saya dapat mengetahui di sini dalam syair ini banyak ditekankan ciri-ciri kepimpinan. Iaitu jika saya menjadi seorang pemimpin di masa akan datang, saya hendaklah menjadi seorang pemimpin yang adil, iaitu tidak memilih, kasih dan memberi hak sama rata. Saya juga hendaklah menjadi pemimpin yang bijaksana supaya kerajaan yang dipimpin maju agar negara dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Selain itu, saya hendaklah menjadi pemimpin yang prihatin. Sebagai contoh, saya mestilah menghulurkan bantuan agar dapat meringankan beban rakyat. Baik, terima kasih Haziq. Okey, alhamdulillah, terima kasih Haziq. Okey, cikgu akan buat ulasan daripada apa yang diperkatakan oleh murid-murid cikgu tadi. Okey, betul. Kalau Nisa perhatikan, Nisa dengar tadi, okey, daripada Irina kata sebelum dia belajar syair, dia tak tahu pun macam mana nak membaca syair tersebut. Tapi bila dia dah belajar, dia tahu cara nak membaca syair tersebut, barulah dia tahu bahawa ada perbezaannya. Okey, membaca syair ini dengan bacaan yang lain. Okey, kemudian Haziq tadi kata kalau dia menjadi seorang pemimpin, nampak tak macam mana pengaruh sebuah teks dalam pembelajaran itu mempengaruhi jiwa murid. Betul. Alhamdulillah, kerana KPM masih lagi menekankan ada syair tradisional, ada puisi tradisional yang isi kandungannya berkaitan dengan pemimpin, memberi motivasi kepada generasi baharu ini, sebab mereka lah akan menggantikan pemimpin yang ada sekarang. Jadi daripada peringkat sekolah lah kita kena tanamkan ciri-ciri kepimpinan yang baik kepada generasi. Okey Nisa, murid pun dah baca, dah lagukan. Betul. Kita tadi kata akan ada perbandingan cara kemahiran membaca. Okey, mungkin nanti selepas ini kita akan tengok pula bagaimana kemahiran membaca yang seterusnya. Betul tu. Jom cikgu kita teruskan. Okey, baiklah. Okey, anak-anak di rumah dah bersedia? Bersedia?
Saya rasa mereka dah bersedia, rakan-rakan di Google Meet semua dah Kalau bersedia. dah bersedia, angkat ni. Dah thumbs up. Kita jangan stres, kita kena happy-happy. InsyaAllah Allah bantu kita. Okey, baiklah. Sekarang kita nak berkongsi sebenarnya. Ini sekadar perkongsian. Bagaimana murid membaca menggunakan teknik asid. Asid? Teknik asid. Bukan asid yang cuka yang terbakar yang bahaya tu bukan ya? Tak. Ini tak bahaya cikgu ya? InsyaAllah tak bahaya. Malah membantu. Membantu lagi. Jom kita tengok. Okey, apa jom tu kita asid? tengok ya Nisa. Okey. Teknik asid. Okey, teknik asid ini menggalakkan pembaca membaca teks secara aktif. Maksud secara aktif ni setiap bait bicara ataupun setiap bait dalam kandungan apa yang dibacakan itu adalah memberi satu rangsangan ataupun memberi idea kepada pembaca itu sendiri. Okey, interaksi dan fokus membaca terhadap teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan tentang bentuk dan maklumat yang dibaca. Sebab tu kemahiran membaca ini sangat penting dan sangat menyeronokkan. Okey, nanti kita tengok kenapa dia menyeronokkan. Ada benda perkara-perkara yang menyeronokkan. Murid-murid bukan sekadar membaca tapi banyak yang dia boleh ungkaikan. Okey, A itu tadi Nisa yang kita kata asid yang bukan membunuh tu. A itulah agree. Bersetuju. Nanti kita akan tengok setiap apa yang dibaca murid tu, murid akan argue sama ada dia bersetuju ke. C, confusing. Adakah ada fakta yang mengelirukan? Mereka akan berbincang nanti. Adakah fakta itu mengelirukan? Sebab apa mengelirukan? Okey, kemudian interesting. Ada tak fakta kat dalam artikel itu menarik pembaca? Kemudian yang terakhir, murid akan berbincang sesama mereka, akan ada fakta-fakta yang mereka tidak bersetuju. Diorang boleh argue dan boleh berbincang di sini sebenarnya. Baik. Ini maksudnya asid. Ingatkan asid apa tadi cikgu risau kita. Jangan main asid, bahaya. Yang ni tak bahaya, sangat membantu. Okey Nisa, boleh kita teruskan? Boleh, tak ada masalah cikgu. Okey, baiklah. Okey anak-anak di Google Meet, ingat ya, kita membaca menggunakan kemahiran membaca secara mekanis. Jadi lontaran suara, lontaran nada, intonasi, tanda baca itu perlu ditekankan, perlu dipraktikkan. Bukan sekadar membaca secara sekali lalu saja. Ya, terima kasih Nisa. Okey, kena baca betul-betul mengikut mekanis yang cikgu perkatakan, yang cikgu dah jelaskan pada awal tadi. Okey, silakan siapa yang nak berminat. Bukan berminat. Siapa yang berminat? Okey, Afif. Tiba masa kita dengan suara Afif pula. Silakan Afif. Terima kasih memberi keizinan kepada saya untuk membaca petikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjaya sebagai jurusolek ini mungkin nampak mudah bagi sesetengah orang. Namun begitu, tidak ramai yang mengetahui bahawa selain bakat seni, seseorang jurusolek itu perlu mendalami bidang ini dengan ilmu. Hal ini dikatakan demikian kerana tugas menyolek seseorang itu memerlukan jurusolek membuat kajian tentang kesesuaian wajah, personaliti, warna dan konsep atau tema sesuatu majlis. Baik, terima kasih Afif. Bagaimana cikgu? Okey, baik. Tahniah Afif kerana Afif telah mengaplikasikan teknik mekanis kemahiran membaca secara mekanis itu. Kerana kalau Nisa perhatikan tadi pada ini tadi kan ada tanda baca koma. Okey, Jeda Afif namun begitu dia ada, bukan kita mendata je, yang itu yang kita nak praktikkan. Sebab mungkin kejayaan diorang mereka ni nanti sebagai pembaca berita ke. Itu kata tadi membaca cara mekanis ni betul-betul kena mengikut kaedah yang betul. Ikut dia punya jeda dan intonasi. Okey, kita tengok bacaan yang kedua. Sebab teknik asid ni, untuk kita nak dapat ke asid tu tadi, kita perlu membaca keseluruhan teks. Ya, betul. Bila dah baca, baru kita boleh nilai asid tu. Baik. Boleh Nisa, kita teruskan? Tak ada masalah. Silakan cikgu. Okey. Siapakah rakan kita yang seterusnya? Kita mungkin nak cuba dengan Irdina.
ke Auni nak baca. Silakan Auni. Auni semangat tu. Silakan. Maafkan saya memotong tapi izinkan saya untuk membaca rangkap kedua. Petikan kedua. Silakan. Nurliana binti Nordin berasal dari Kedah, berkongsi pengalamannya sebagai juru solek. Menurut beliau, asalnya bidang ini hanya dijadikan sebagai hobi. Oleh itu, hasil solekannya dikongsikan dalam Facebook. Fokusnya pada masa itu ialah solekan di bahagian mata sahaja melalui Facebook. Dia mudah dikenali dan mula melakukan perkhidmatan solekan pengantin dan juga solekan untuk majlis-majlis tertentu seperti convocation atau majlis atau jamuan makan malam. Baik, terima kasih Auni. Baik Auni, terima kasih sebab kita nak baca keseluruhan teks baru kita dapat menggunakan teknik itu. Jadi kita teruskan sahaja dengan petikan yang seterusnya. Baiklah, untuk petikan yang seterusnya ini saya kira mesti ada rakan-rakan yang tak sabar nak cuba. Tetapi sebelum itu kita nak beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Janji tahu jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Teras di Didik TV KPM. Sementara kita beristirahat seketika tadi, kita dah minta rakan-rakan kita untuk baca petikan-petikan, perenggan-perenggan daripada petikan yang telah dipaparkan. Dan sekarang Cikgu Hani nak berkongsi dengan kita tentang teknik asid tadi tu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Baiklah anak murid. Okey, tadi dah baca. Okey. Sepatutnya untuk teknik asid ni kita kena baca keseluruhan teks. Okey, bila kita dah baca keseluruhan teks, baru kita dapat kena pasti di manakah terdapatnya asid itu tadi. Okey, baiklah. Kita nak tanya anak murid, sebab semua dah baca, sebab ini dah diberi awal, maksud dia macam dalam kelas pun kita akan untuk subjek topik yang seterusnya kita akan beritahu supaya anak murid bersedia. Okey. Baiklah. Apa nak dikomenkan? Apa yang anak-anak murid cikgu yang disayangi, lagi dicintai di sana itu, okey, nak macam mana nak aplikasikan ni dan apa yang dapatan daripada pembacaan yang telah awak buat tadi. Ada nak kongsikan? Kalau tak ada yang angkat tangan, Nisa panggil. Okey, Afif angkat tangan. Nasib baik. Silakan Afif. Pembacaan daripada maksud cikgu yang teknik ACA tu kan cikgu? Ya, betul. Daripada petikan tu, apa yang Afif nak kongsi dengan rakan-rakan? Kita nak aplikan teknik ACA tu. Apa yang saya dapat setelah menelaah artikel ni, apa yang saya dapat melalui artikel ni, saya bersetuju dengan kenyataan tersebut, kenyataan pada petikan yang pertama. Saya bersetuju bahawa jurusolek harus membuat kajian atau penyelidikan pada setiap keadaan dari pelbagai aspek. Dan sebagai contohnya yang saya ingin utarakan, seperti kesesuaian wajah yang saya cakap tadi, jika wajahnya berminyak, adakah alatan apa yang perlu dipakai? Jika wajahnya kering, berkulit kering, berapa banyak pelembab yang harus digunakan? Dan seterusnya, dan warna bedak apa yang sesuai dengan tone warna kulit pelanggan tersebut. Persoalan-persoalan ini baik Afif, terima kasih. Amat kritikal. Okay, terima kasih cikgu. Okey, baik Afif. Betul. Okey, nampak tak Nisa? Daripada satu petikan itu, murid dapat jana idea. Okey, dia akan tengok situ. Dia bersetuju dengan kenyataan ini mengatakan bahawa solekan ini memerlukan jurusolek membuat kajian sebelum melakukan solekan. Nampak tak peranannya teknik asid itu dalam kemahiran membaca ni. Okey, kita tengok yang kedua. Siapa yang berminat? Yang kedua, siapa nak kongsikan? Untuk C. Okey, kita nampak Auni angkat tangan. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, izinkan saya untuk berkongsikan pendapat saya. Baik, pada pendapat saya, selepas saya menelaah artikel ini juga, saya dapati ada perkara yang saya keliru ataupun teknik asid kita, KC, iaitu confusing. Okey. Saya agak keliru dengan pernyataan Nurliana tadi yang dikata pada masa itu fokusnya itu hanya sediakan di bahagian mata sahaja. Baiklah, betul. Bagi saya, sebagai seorang pengantin lah, saya ingin betul nampak lebih anggun pada hari berbahagia. Jadi tidak logik
kalau saya hanya ingin betul menyelidiki bahagian mata sahaja. Begitu juga dengan para graduan, mereka ingin tampak yakin pada hari graduasi mereka. Jadi tidak mungkin mereka itu ingin bersolek pada bahagian mata saja. Bukan setiap orang berproduk atau berdikar. Jadi saya agak keliru pada pernyataan tersebut. Baik, terima kasih Auni di atas pendapat tersebut. Okey, betul. Nampak tak Nisa juga? Kita kongsi Nisa ya, informasi yang asid ni. Murid boleh argue, nampak kat situ macam mana murid merangsang idea. Dapat je satu petikan, diorang cuba mencari dekat mana sesuaiannya, confusing dia tu, mengelirukan kat mana. Okey, tadi Auni dah nampak yang kat situ, kat sini kata tukang solek itu hanya fokus kepada mata. Jadi dia agak keliru. Okey, baiklah. Kita teruskan yang ketiga. Okey. Ada nak kongsikan yang ketiga? Okey, Srofina, silakan dengan ayat yang paling ringkas untuk teknik I. Interesting. Silakan. Izinkan saya. Saya ingin terangkan tentang interesting, iaitu teknik asid yang bermaksud menarik. Pernyataan yang menarik daripada artikel tersebut ialah jurusolek kesan khas juga memerlukan pendidikan dalam penghasilan bahan seperti getah dan darah palsu yang akan digunakan untuk ubat prostetik. Bagi saya ini menarik kerana kita dapat mewujudkan watak kartun atau watak komik yang kita baca, contohnya watak Maleficent yang dibawakan oleh Angelina Jolie dalam filem Maleficent yang menggunakan prostetik seperti tanduk dan juga yang membuatkan pipi menjadi tajam. Jadi bagi saya teknik ini ia agak menarik kerana ia boleh mengubah seseorang kepada seseorang lain dan juga makhluk yang lain kepada makhluk yang lain. Baik. Terima kasih. Okey, baiklah. Kita tengok yang terakhir Nisa. D. D apa? D tidak setuju. Tidak setuju, disagree. Ya, Idina ada nak berkatakan sesuatu? Baiklah. Izinkan saya. Okey, daripada pernyataan ataupun artikel yang saya kurang setuju adalah daripada pernyataan solekan juga merupakan perkara asas bagi kecantikan dan menjadi pelengkap wanita. Menjadi seorang wanita. Jadi apa yang saya kurang setuju kat sini, solekan ni bukan tertumpu kepada wanita sahaja, namun para lelaki pun sesuai. Sebab apa? Kita boleh lihat sekarang ini kita fokus kepada bidang industri yang lebih tertumpu kepada solekan. Apabila kebanyakan artis sebelum memasuki sesuatu set ataupun untuk bidang lakonan, mereka akan membuat solekan itu untuk menutup celah-celah yang ada pada muka ataupun untuk menampakkan lebih kacak di situ. Baik, terima kasih. Lebih kacak ya. Patutlah dekat TV tu semuanya elok-elok aja. Okey, baiklah. Okey, alhamdulillah. Okey Nisa, kita dah belajar kemahiran membaca dua bahan tadi, satu bahan syair dan satu artikel. Memang nampak perbezaan. Okey, itu cikgu yang kata nampak perbezaan. Kita kena tanya murid ulasan mereka daripada kedua-dua kaedah membaca ini. Siapa yang akan memberi ulasan? Okey, Wani dengan bersemangatnya, sila kongsikan apa yang anda dapat daripada kita sesi kita pada hari ini. Okey, bismillah. Apa yang saya dapat ulaskan tentang kemahiran membaca teknik asid ini, saya dapat banyak manfaat daripada teknik asid ini. Antara manfaat yang saya perolehi ialah membaca secara mekanis dengan betul, dan saya juga membaca mengikut intonasi yang betul. Daripada teknik asid ini juga ia dapat membantu saya mengenal pasti beberapa perkara seperti perkara yang saya setuju, perkara yang saya tidak setuju, perkara yang menarik dan maupun kurang menarik. Daripada perkara yang saya jelaskan tadi, saya boleh berbincang dan saya boleh berbincang dan memberi pendapat bersama kawan-kawan dan guru serta dapat menjalin idea.
Baiklah, terima kasih Wani di atas perkongsian anda. Cikgu, memandangkan kita telah belajar tadi, cikgu ada sebut teknik sibur, asid, mekanis dan pelbagai lagi. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Cemburu betul masa dengan kita. Jadi saya nak minta cikgu untuk membuat rumusan ataupun penutup terhadap apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Alhamdulillah perkongsian kita pada hari ini dah ke penghujung. Harap dapat manfaatlah. Apa yang kita dapat ini hasil pembelajaran tadi, murid dapat membezakan kaedah kemahiran membaca syair dan kemahiran membaca artikel. Nampak perbezaan, nampak di situ cara murid membaca itu memang berbeza sekali. Untuk artikel ini murid boleh gunakan teknik asid juga. Daripada situ kita nampaklah murid dapat pertamanya dapat membaca syair, mengikut kemahiran baca yang betul. Kemudian membaca artikel mengikut teknik asid, aplikasi yang betul. Kemudian murid mampu memberi ulasan setiap apa yang telah dipelajarinya, mereka telah memberi ulasan, Nisa. Alhamdulillah. Objektif hasil pembelajaran kita tercapailah jika murid telah mampu menyatakan semua ini kepada guru dia dan boleh kongsi kat dalam kelas bersama rakan-rakan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Farizatul Hani dan juga terima kasih kepada rakan-rakan dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang. Anda semua memang berani, pujian harus diberikan kerana saya kira beranilah menjadi wakil kepada sekolah anda. Untuk slot kita pada pagi ini, di rumah jangan ke mana-mana, kita akan jumpa di episod akan datang. Kekal menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Okey, seperti mana yang diketahui maklum, syair merupakan salah satu daripada puisi Melayu lama sejak zaman dahulu lagi di mana saya sekolah rendah lagi memang saya dah jumpa syair ini. Malahan ketika saya berada di sekolah menengah, ada beberapa persatuan ataupun kelab yang telah menganjurkan pertandingan untuk melagukan syair. Jadi alhamdulillah sehingga sekarang syair masih lagi terdapat dalam sukatan mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi pada saya sangat wajar diteruskan syair ini pada generasi zaman sekarang, kerana kita jarang kedengaran remaja zaman sekarang ni untuk melagukan syair. Tak kisahlah sama ada sebagai salah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah ataupun sebagai aktiviti pertandingan. So, apa pandangan saya tentang syair? Bagi saya syair ini adalah suatu yang indah, bukan sahaja dengan alunan dia yang unik dan tersendiri, tetapi juga daripada baik-baik puisinya yang sangat indah dan juga sangat banyak pengajaran di sebaliknya. Bagi saya wajar sangatlah syair ini diajar pada murid sekolah menengah supaya mereka ini tahu, faham dan boleh mengambil iktibar dan pengajaran di sebalik penceritaan syair tersebut. Didik TV KPM